Di sini saya akan selesaikan ataupun kita akan buat cara apa yang kita belajar, gunakan cara tersebut untuk menyelesaikan soalan ini. Alright, jadi di bahagian ini, angka soalan pertama ni negatif 7 tolak negatif 8. Jadi saya kena selesaikan dahulu pendaraban di antara dua negatif ini. Okey, saya tulis semula. So, oleh kerana negatif darab negatif, tanda yang sama, saya tahu hasilnya ialah positif. Jadi saya tulis semula soalan ini dalam bentuk begini. Okey, jadi soalannya menjadi negatif 7 tambah 8. Okey, lepas itu saya ingat balik kepada syarat saya, iaitu kalau sama saya akan tambahkan dan kalau berbeza saya akan tolakkan. Okey, so oleh kerana sekarang tanda dia berbeza, ya, saya akan ambil nombor dengan tanda yang lebih, saya akan ambil tanda dengan nombor yang lebih besar, iaitu positif 8. So tanda akan ikut positif dan 8 ini saya akan tolakkan dengan 7. Okey, so hasilnya adalah positif 1 ataupun positif 1. Ya. Okey, saya harap boleh faham ya, senang ya. Sebenarnya dekat sini kita hanya mula-mula kita carikan penyelesaian untuk pendaraban ini. So kita dapat negatif 7 tambah 8, tulis balik dan kemudian ini kita balik kepada rumus yang kita ataupun cara kita yang asal tu. Ya, tanda yang sama ada kita pilih yang mana kita nak guna. Okey, alright, contoh yang kedua. Negatif 5 tambah sama juga, sekarang kita ada integer positif darab dengan negatif. So tanda berbeza, hasilnya beza. Okey, ingat maksudnya senang untuk cara saya suruh ingat, kalau berbeza mesti hasilnya beza, negatif. Okey, so sekarang saya tulis balik jadi negatif 5 negatif 61. Okey, sekarang kita lihat kat sini, oleh kerana tandanya sama, saya akan ambil rumus yang pertama ini. Okey, so menjadi negatif 5 tambah 61. Jadi jawapannya adalah negatif 66. Ya, 66. 5 tambah 61, 66. Okey, so jawapan dia negatif 66. Alright. Okey, di sini saya juga berikan dua contoh soalan yang lebih panjang di mana kita melibatkan lebih banyak pendaraban di antara negatif dengan negatif ataupun negatif dengan positif. Okey, untuk memberikan kamu pendedahan cara menjawab soalan ini. Jangan risau, secaranya sama saja. Okey, kita buat step demi step. Okey, so mula-mula kita lihat pendaraban di antara dua ni. Okey, so oleh kerana negatif darab negatif, kita dapat hasilnya positif. Ini pun sama, negatif darab negatif, dapat hasilnya positif. Jadi saya tulis semula, saya akan mendapat negatif 7 tambah 3 tambah 8. Jadi kita hapuskan yang kita telah darab tu, kita gantikan dengan jawapan yang baru ni. Okey, so di sini sekarang kita ada 3 nombor. Macam mana nak selesaikan ni? Janganlah runsing kepala ya. Senang sahaja, kita buat dari kiri ke kanan. Okey, step by step. So kita ambil 2 ini dulu. Alright, kita ambil 2 ini dulu. So di sini sekarang 2 nombor. Satu yang positif, satu yang negatif, iaitu integer berbeza. So integer berbeza kita kena tolakkan dan tanda ikut nombor yang lebih besar. So nombor lebih besar di sini tentulah 7. So kita ambil tanda dia negatif. Okey, so negatif di sini akan menjadi 7 tolak 3. Kita tulis saja tambah 8 kat belakang. So, kita akan mendapat negatif 4. Ya, tambah 8. So, sekarang di sini sama juga. Okey, dua tanda yang berbeza. So, kita ambil perbezaan dan tanda ikut nombor yang lebih besar, iaitu 8. So, tandanya positif. Dan kita ambil perbezaannya. 8 tolak 4. So, saya dapat jawapan dia positif 4. Senang kan? Soalan yang panjang sebegini kita boleh selesaikan dalam bentuk ini. Okey. Yang terakhir, sekali lagi di sini kita ada
2 ni. So tulis balik negatif darab negatif ialah positif. Positif darab negatif ialah negatif. So tulis kebalik, positif 9, positif 6, negatif 9. Okey. So sekali lagi kita selesaikan 2 ni dulu. So positif dengan positif, ini senang. Jadi positif 6 tambah 9 dapat. Okey, 9 tambah 6 tolak 9. So positif 15 tolak 9. So sekarang di sini tanda beza, kita cari perbezaan dan tanda ikut nombor yang lebih besar. So positif 15 tolak 9. So jawapannya ialah positif 6. Okey. So itulah cara kita buat ya. Janganlah risau sebab yang penting kita kena selesaikan ni dulu. Selesaikan apakah hasil. So untuk itu kita kena ingatlah positif darab positif, positif. Negatif darab negatif, positif. Hanya kalau tanda dia berbeza, jawapan dia negatif. Okey, kita kena ingat rumus ni. Ya. So 2 ni adalah penting ya untuk kita untuk menjawab soalan-soalan integer ni. Alright. Okey, seterusnya kita melihat kepada bahagian pendaraban dan pembahagian integer ya, pendaraban dan pembahagian integer. Okey, so kalau tadi kita melihat cara untuk menyelesaikan apabila kita menghadapi dua integer, iaitu integer positif dan negatif berhadapan di antara satu sama lain. Sekarang kita sama juga tapi di sini melibatkan pendaraban nombor. Nombor tu pun didarab. Ya. Jadi untuk itu kita kena lihat sama ada nombor tu didarab ataupun dibahagikan. Kita kena lihat cara untuk menyelesaikan. Jadi tapi syaratnya adalah sama sahaja. Kalau tanda dia sama, hasilnya ialah positif. Okey, maksud saya kalau positif darab positif ataupun negatif darab negatif, hasilnya adalah positif. Begitu juga dengan bahagi. Kalau positif dibahagi dengan positif, negatif dibahagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Ya. So ini bermaksud kalau contohnya kamu ada positif 4 darab dengan positif 3, kita akan dapat jawapan dia positif. Okey, sama juga kalau negatif 8 dibahagi negatif 2, jawapannya adalah positif. Sebab negatif dan dibahagi dengan negatif, jawapannya adalah positif. Okey, so kalau tanda dia sama, hasilnya positif. Kalau tanda dia berbeza, kamu ada satu positif, satu negatif, okey, sama ada didarab ataupun dibahagi, hasilnya adalah negatif. Tanda beza, hasilnya beza juga, negatif. Okey, so kita ingat cara yang senang untuk ingat ni ialah kita gunakan cara ni, positif darab dengan positif, negatif darab dengan negatif, tanda yang sama, hasilnya adalah positif. Dan kalau tanda beza, hasilnya negatif. Okey? So sekarang kita lihat contoh, okey? Alright, so kalau kamu lihat di sini, contoh yang pertama di sini saya menggunakan tanda yang sama, iaitu positif dengan positif didarab. Ya, dua nombor ni didarab. Okey, so positif 2 darab dengan positif 5. Ya. So saya akan mendarab dulu tandanya. So positif darab positif memberikan saya tanda positif. Okey, hasilnya positif. Okey, positif darab positif, tanda jawapannya positif. Dan nombor ni akan didarab seperti biasa. 2 darab 5, kamu akan dapat hasilnya 10. Ya. So positif, kamu akan dapat jawapannya positif 10. Ini juga boleh ditulis dengan cara begini ya, iaitu positif 2 darab dengan positif 5. Ya. So positif darab positif, kamu dapat hasilnya positif 10. Okey, so jawapannya positif 10. Ya. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Di sini sama juga negatif dan negatif, tandanya sama. Alright, so negatif kamu akan darabkan dengan negatif. Okay, negatif darab negatif, hasilnya adalah positif. Tanda sama, hasilnya adalah positif. Dan 8 ini kamu akan darabkan dengan 7 dan untuk mendapatkan nombornya 56. Alright, so ini tak ada masalah ya. Saya rasa senang. Kita darabkan integernya dulu, tandanya dulu, kemudian darabkan nombornya.
Okey. Okey, kita lihat di sini contoh yang seterusnya, satu negatif dan satu positif. So negatif kalau darab dengan positif hasilnya adalah negatif. Dan nombor ni saya akan darabkan seperti biasa. 6 darab 4 saya akan dapat hasilnya 24. Okey, sekali lagi saya boleh tulis dalam bentuk begini, negatif 6 darab dengan positif 4. So hasilnya adalah positif darab negatif, saya dapat jawapan dia negatif. 6 darab 4 dapat jawapannya 24. Alright. Okey, yang ketiga, yang terakhir sama juga positif darab negatif. Okey, saya dapat jawapan dia negatif. Dan 7 darab dengan 5 seperti biasa 35. Okey. Alright, seterusnya kita pergi tengok contoh bahagi. So sama juga. Okey, kalau bahagi negatif dibahagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Tanda sama jawapannya positif. Okey, dan kita bahagikan nombor seperti biasa. 24 bahagi dengan 3 dapat jawapannya 8. Alright. Okey, untuk yang kedua, sekarang tanda satu positif, satu negatif. Okey, so tanda beza, jawapannya beza. Hasilnya negatif. Okey, dan 34 kita bahagikan dengan 2. Ya, so dapat negatif 17. Okey, seterusnya sama juga di sini, negatif 81, positif 9. So negatif bahagi positif hasilnya negatif. 81 dibagi 9 dapat jawapannya 9. Alright. Okey, kita cuba soalan di sini sekarang. Alright, saya akan cuba beberapa soalan dan kita akan buat langkah demi langkah supaya kamu boleh ikut sama ya. Okey, so sekarang di sini kita lihat tandanya dulu, negatif ya dan negatif. So ini adalah mendarab. So negatif saya akan darabkan dengan negatif. Okey, dan 6 ini saya akan darabkan dengan 8. So negatif darab negatif ya, positif, dan 6 darab 8 48. Kamu boleh tulis di sini ya, kalau kamu rasa keliru, kamu boleh ingatkan ini 2 ialah positif dan ini adalah negatif. Okey. Alright. So sekarang bahagi. Okey, saya ada negatif 72 bahagi dengan negatif 9. So sekali lagi, negatif saya bahagikan dengan negatif dan 72 bahagikan dengan 9. Okey, so negatif bahagi negatif jawapannya positif dan 72 bahagi dengan 9 jawapannya 8. Ya. Okey, pendaraban yang melibatkan satu positif dan satu negatif. Okey, so positif darab dengan negatif. Positif darab dengan negatif. Okey, kemudian 4 darab dengan 9. So positif darab dengan negatif, saya dapat hasilnya negatif. 4 darab 9, 36. Okey, dan di soalan yang terakhir, iaitu soalan keempat. Okey, di sini kalau kamu lihat, ya, kalau kamu perasan, so tak ada tanda sama ada positif ke negatif. So kalau kita dapat macam ni, kita selalu anggap nombor ini adalah positif. Ya. Yang positif dia jarang akan tulis positif di hadapan. Ya, jadi ini kena faham ya. Dia tak negatif, dia mestilah nombor yang positif. Kecuali dia tulis negatif di hadapan. Okey, so di sini, so positif kita darabkan, kita bahagikan dengan negatif ya. Positif bahagi negatif, 63 bahagi 7. Alright, so positif bahagi negatif dapat jawapan dia negatif. 63 bahagi 7 dapat jawapannya 9. Okey, so itulah cara ya. Jadi kamu boleh ingat yang ni ya, sebagai cara untuk melatih diri kamu supaya kamu boleh faham ya, lebih elok. Kalau kamu sentiasa ingatkan ni, kamu akan tahu cara menjawab dengan lebih cepat. Okey. Okey, jadi di sini sekarang saya kemukakan beberapa soalan latihan yang saya rasa contoh-contohnya telah ditunjukkan dalam latihan ataupun video ni. Jadi kamu boleh cuba soalan-soalan ini. Kamu boleh menghantar jawapannya kepada saya atas halaman email yang akan diberikan.
dan kamu boleh dapatkan feedbacknya nanti. Ya.